Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya memungkinkan pertemuan kita bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin. Dan pada kali ini kita akan teruskan perbincangan di muka surat 8 yang merupakan sambungan kepada kisah yang kita sebutkan sebelum ini, iaitu kisah yang saya namakan sebagai kisah dahri, yang mana kita telah pun meneliti kisah yang menyebutkan tentang mimpi guru Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad rahimahullah ta'ala. Jadi setelah diajar ataupun dicabar untuk berdebat, maka beliau bermimpi dan mimpinya telah pun ditakbirkan oleh Imam Abu Hanifah yang ketika itu masih lagi kecil. Dan persoalan mimpi kita lihat dari sudut mimpinya ada perbahasan yang agak panjang, isu ataupun perkara yang berkait dengan mimpi ini. Namun bagi memudahkan kita, pada kedudukan mimpi ada dua bentuk. Satu, mimpi yang menyerupakan petunjuk ataupun panduan, di mana mimpi para nabi dan rasul dikira sebagai wahyu, dan inilah yang akan kita dengar kisahnya. Sebagai contoh, kisah mimpi Nabi Yusuf, mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dan seumpamanya. Dan persoalan mimpi sebagai wahyu ini ada juga disentuh di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan manakala mimpi para orang yang saleh, para salihin, menjadi satu istiqnas ataupun satu berita yang baiklah, sebagai panduan ataupun bukan satu panduan ataupun satu galakan, dorongan dan seumpamanya itu. Dan bukanlah menjadi suatu hujah untuk menetapkan sesuatu hukum. Mimpi bukanlah suatu hujah untuk menetapkan hukum bagi mereka ataupun bagi orang yang disebut sebagai orang biasalah. Sebab akan timbul isu yang berkait mimpi ini. Akhirnya ada yang bermimpi mendakwa, ada yang mendakwa bermimpi jumpa Nabi, jumpa Rasulullah. Akhirnya mendakwa menerima perkara-perkara yang baharu, macam terima wahyu pula.
Maka itu adalah perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan, membawa kepada kesesatan. Jadi itu antara perkara yang berkait dengan mimpi. Dan kalau kita lihat dua bentuk yang mimpi tadi, satu ru'yah, satu penglihatan, dilihatkan oleh Allah ketika dalam tidur. Itu yang disebut masa mimpi ini. Dan pada kita orang Melayu sebut ada bermimpi, ada mengigau. Jadi itu ya, ada perbezaan dari sudut mimpinya dan mengigaunya. Tapi itu antara yang kita sentuh sedikit di sini adalah untuk mengingatkan kita bahawa persoalan mimpi bukanlah suatu sumber hukum bagi selain daripada Nabi dan Rasul. Jadi itu antara yang mudah untuk kita ingat, supaya tidak berlaku penyelewengan dalam dakwaan yang berkait dengan mimpi. Manakala ta'bir ataupun tafsir mimpi ini ada perbahasan yang dijadikan satu topik utama, antaranya disebut dalam kitab-kitab hadis sebagai kitabur ru'yah, satu bahagian yang khusus berkenaan dengan mimpi. Dan antara tokoh yang utama antaranya Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Ta'bir Ar-Ru'yah, kitab Ta'bir Ar-Ru'yah, menceritakan tentang bagaimana mimpi-mimpi ini diambil petunjuknya, ditakbirkan. Dan kadang-kadang sebagai contoh yang menariknya juga pernah disebutkan bahawa satu mimpi yang sama tidak semestinya membawa kepada takbiran yang serupa. Itu antara mimpi sama tetapi takbirnya tidak serupa, tidak sama. Sebagai contoh, mimpi azan. Contoh mimpi azan. Orang yang bermimpi azan, maka ada dua takbir. Pertama, orang itu akan naik haji, sebab dalam Quran disebut tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, wa azzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalah. Umumkan kepada manusia, mereka akan datang kepadamu untuk menunaikan fardu haji. Itu dari sudut takbir yang baiklah bagi yang bermimpi azan dapat menunaikan haji. Manakala yang kedua, takbiran yang kita sebut sebagai kitalah sebut sebagai buruklah, iaitu dikenakan hukuman qisas, kena potong tangan. Sebab apa? Dalam kisah Nabi Yusuf disebut fa'azzana mu'azzinun ayyuhal 'ir innahum la sarikun. Jadi diberi pengumuman sangat tidak baik, maka mereka telah mencuri. Jadi yang mencuri kena potong tangan. Jadi dalam mendapatkan takbir, sebab itu dalam kisah ini juga diminta keizinan untuk mentakbirkan mimpi. Dan mimpi kita itu dikongsikan dengan orang yang kita yakini, supaya tidak berlaku takbiran yang buruk. Kalau orang yang tidak setuju dengan kita atau tidak sukakan kita, maka dia akan berpandangan negatif dan akan mentakbirkan mimpi itu dalam bentuk yang negatif. Dan ada kalanya berbetulan dengan apa yang Allah tetapkan dalam perjalanan hidupnya. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah untuk sekilas berkait dengan mimpi ini, dan yang utama supaya mimpi tidak dijadikan sebagai hujah untuk menyelewengkan. Itu yang penting untuk kita pegang, untuk kita perhatikan. Jadi seterusnya, setelah perbincangan antara Imam Abu Hanifah dan gurunya Imam Hammad, maka mereka bersepakat untuk berhadapan
berdebat dengan dahri tadi. Seterusnya dalam muka surat 8, kata pengarang rahimahullahu taala, maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Kata pengarang, gesaan untuk bersama-sama pergi menghadap cabaran yang dikemukakan oleh seorang dahri tadi. Maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Jadi pergilah Imam Hammad dan juga Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, berjalanlah engkau, pergilah engkau dan aku serta engkau. Aku berserta dengan Hammad, berserta dengan guru. Pergilah tuan guru, saya sama-sama dengan tuan guru. Gitu. Maka dengan berkat himmah engkau dan berkat hadrat engkau, aku berkata-kata sertanya dan aku lazimkan hujahnya. Janji Imam Abu Hanifah, jom kita pergi sama-sama dengan berkat tuan guru dan kemuliaan yang Allah berikan kepada tuan guru, maka saya yang akan jawab hujah-hujah yang akan dikemukakan nanti. Maka sukalah Hammad itu dan berdiri keduanya ketika itu jua kepada masjid Jami' yang datang khalifah, kepada masjid Jami'. Jadi mereka dua-dua tadi, Imam Hammad dan Imam Abu Hanifah, pergi ke masjid Jami' yang ditetapkan. Maka datang khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majlis Hammad itu. Maka berkumpul, sebab dalam penyaksian untuk debat, untuk perbincangan, memerlukan khalayak yang ramai untuk mendapat kepastian, nak saksikan terus secara langsung. Jadi dari sudut perbahasan yang dikemukakan, mudah faham bila hadir di tempatnya, bukan dengar cakap, hadir menyaksikan. Ini adalah suatu metodologi untuk mendapatkan ilmu yang pasti, sebab kita berada dalam majlis dan melihat sendiri, menyaksikan sendiri penyampaian dan juga caranya. Sebab bentuk penyampaian itu kadang-kadang ada pelbagainya, cakap dan juga tengok raut wajah dan juga pergerakan badan dan seumpamanya, itu untuk lebih meyakinkan. Jadi berkumpul di Masjid Jami', khalifah hadir dan juga masyarakat juga turut serta. Pada majlis Hammad itu, yakni majlis Hammad yang hadir itu, disebut namanya apa? Majlis Hammad. Apa makna majlis Hammad ini? Majlis Hammad yang hadir itu, maknanya sebab kehadiran Imam Hammad, maka tokohnya itu disebut majlis Hammad. Kalau kita kata kuliah siapa? Kuliah ustaz sekian-sekian, sebagai contoh. Tapi yang hadirnya bukan ustaz seorang, yang hadirnya jemaah, ahli qaryah, masjid, surau dan sebagainya. Tapi untuk memudahkan penamaan, maknanya disandarkan majlis Hammad, maknanya untuk memudahkan penamaan. Jadi kalau tengok dari sini untuk menjelaskan bahawa idhafah, apa maksud idhafah itu, sandaran kepada Hammad itu apa? Menunjukkan majlis yang dihadiri oleh Imam Hammad, sebagai contoh. Dan berdiri
dan berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya. Berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya, di bawah sarirnya, memegang ia akan kaus gurunya dan kaus dirinya. Jadi Imam Abu Hanifah tak ada tempat duduk, berdiri je depan tempat duduk gurunya. Pegang baju sendiri. Dulu pakai abayah, maknanya pakai jubah yang ada buka itu. Jadi duk pegang kain. Sebab agak melerik sikit bila berdiri tu, maka duk pegang. Maklumlah, Imam Abu Hanifah ini masih kecil. Duduk depan guru duduk atas, kalau kita panggil sari itu katil, tapi sofa lah, di hadapan sofa gurunya. Guru duduk, muridnya berdiri. Dan datang dahri, maka datang dahri dan naik ia di atas mimbar. Jadi sebab dia yang menjabar, dia datang dan naik kepada tempat Rasulullah, tempat berucap, mimbar. Sebab kita bila sebut mimbar ni dah jadi nama, satu nama yang mana kita faham mimbar ni ada dalam masjid je, tempat khutbah. Hari biasa tak ada khutbah, kita tak duduk atas mimbar. Tapi pada kita mimbar, pada kita kedudukannya lebih tinggilah daripada tempat-tempat bercakap yang lain. Sebab untuk tujuan khusus ibadah saja kita berada di mimbar ini, untuk khutbah, sama ada khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya. Maka itu je tempat yang kita sebut mimbar itu, sebab kita letakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada tempat-tempat bercakap yang lain. Jadi datang dahri tadi, naik ia di atas mimbar dan berkata ia, siapa yang menjawab akan soalku ini? Naik atas mimbar, tanya, siapa nak jawab soalan aku ini? Siapa nak jawab soalan saya? Maknanya satu cabaran. Maka sahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Nyatakan olehmu. Apa soalannya? Beritahulah soalannya. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pertanyaan kamu itu. Jadi cakaplah apa soalannya. Siapa yang tahu, dia akan jawablah. Siapa yang tahu akan jawab. Jadi pada kedudukan, siapa-siapa yang ada ilmu sampaikan, siapa-siapa yang tahu dia bantu yang tak tahu. Jadi pada bentuk soalan dan pertanyaan, sebagai contoh pertanyaan dan persoalan, pada pahaman ada kedudukan-kedudukannya juga. Soalan dan pertanyaan. Kadang-kadang persoalan ini kebiasaannya kita tanya, kita soal, maknanya kita dah ada jawapan, berbanding dengan kita tanya. Bila kita tanya, kita tak ada jawapan. Itu biasanya lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam pengurusan tak ada kaunter persoalan. Tapi ada bahagian-bahagian yang buat soalan, ada untuk dia tahu, untuk mengukur tahap pengetahuan orang yang disoal tadi. Sebagai contohlah, mungkin ada pandangan yang berbeza. Cuma bila kita soal, maknanya kadang-kadang pada kebiasaannya kita dah ada jawapan. Tapi kalau kita tanya, kita tak tahu, betul-betul tak tahu. Jadi itu ya, kedudukan apa?
kalau kita tanya ni, jahilnya basit. Sebagaimana perbahasan sebelum ni. Kalau kita tanya, memang kita akan sedia untuk terima jawapan yang diberikan. Tetapi kalau kita soal, mungkin pada kedudukan soalan itu daripada orang yang jahilnya murakkab. Dia ada jawapan, tapi jawapan yang salah tadi dia pegang, dia pun tanya orang, suruh orang jawab macam yang pegangan yang salahnya itu. Nah, itu disebut, yang kita sebut sebelum ini, bahagian jahil itu. Kejahilannya jahil murakkab. Sebab apa? Dia soalannya dia nak jawapan, skema jawapannya sama sebagaimana yang dia tahu. Yang sebenarnya pengetahuan yang ada itu adalah salah. Itu yang membimbangkan dalam perkara persoalan-persoalan ini. Jadi untuk kita teliti. Jadi bila Dahri tanya, siapa nak jawab soalan saya? Kata Imam Abu Hanifah, tanyalah. Siapa-siapa yang tahu dia boleh jawab. Dia akan jawab. Maka berkata Dahri, siapa engkau hai kanak-kanak? Engkau berkata-kata sertaku. Jadi bila jawab seorang kanak-kanak yang bercakap, maka Dahri tadi perasan, ini budak-budak je ni. Siapa kamu? Siapa engkau? Siapa kamu ni? Masih kanak-kanak bercakap dengan aku, nak jawab soalan aku ke? Itu yang dilihat pada sebahagiannya. Jadi seterusnya dia kata, beberapa orang yang mempunyai kemegahan dan orang yang tua-tua dan serban yang besar-besar dan yang mempunyai kain yang kemegahan, mempunyai kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas-luas, lemah mereka itu daripadaku. Maka betapa engkau berkata sertaku, padahal kecil umur engkau dan hina diri kamu. Jadi dia kata, siapa kamu kanak-kanak lagi ni? Soalan aku ini yang tua-tua pun tak boleh jawab. Yang serban besar-besar pun. Ini cerita bahagian ilmu lah. Dari sudut serbannya besar-besar ni maknanya tokoh-tokoh besar lah. Lengan bajunya luas-luas. Pakai jubah dengan baju luas ini satu bentuk kemegahan lah. Orang yang telah diberi anugerah dengan pakaian persalinan tertentu, pakaian kemegahan pun tak boleh jawab. Kamu kanak-kanak nak jawab persoalan ini. Macam mana kamu nak jawab? Sedangkan mereka yang lebih tinggi kedudukan, orang pandang dia lebih tinggi pun tak boleh jawab. Jadi kita lama tua di eja tawau ha alif, tua. Kalau duk baca tuha tu tak tahu ke mana lah. Itu antaranya lah. Orang yang tua-tua. Kalau baca orang yang tuha. Jadi orang yang hebat-hebat sebelum ni pun tak boleh jawab, lemah mereka itu daripadaku, maka betapa engkau berkata sertaku, padahal kecil umur engkau dan hina diri kamu. Jadi pada kedudukan kamu ni masih kanak-kanak. Siapalah kamu nak jawab soalan aku ini? Maka berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia bagi ulama. Jadi serban besar, jubah yang tangannya luas, pakaian megah-megah,
itu bukan membuktikan keilmuan. Itu penampilan. Itu adalah penampilan. Tidak semestinya dari sudut ilmunya. Ilmu dalam diri yang dizahirkan itu hanyalah penampilan dan untuk mendekatkan kepada ilmu. Jadi orang baik-baik cara pakaian baik-baik, ahli ilmu cara pakaian ahli ilmu. Itu sebagai kaitannya begitu, dan tidak semestinya dari sudut zahirnya sama dengan dalam hatinya, kerana ilmu itu Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka ilmu itu bukan kepada penampilan semata-mata, tetapi kepada dirinya. Disebut ditaruh, diletakkan, diberikan akan dia bagi ulama, orang yang berilmu, diterima ilmu itu seperti firman Allah Ta'ala, wallazina utul ilma darajat. Dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu itu beberapa darjat. Orang yang ada ilmu ada ketinggian, ada darjatnya tersendiri. Jadi persoalan ilmu bukanlah hanya semata-mata penampilan. Jadi penampilan itu bagus, tetapi isikanlah juga diri dengan ilmu. Jadi ini adalah dalam kitab-kitab klasik ataupun perbahasan klasik, memanglah pada penampilan dijaga dan sentiasa diingatkan kepada orang yang belajar. Penampilan itu selaraskan dengan keilmuan. Sebab kita tak nampak dalam diri, kita nampak dari sudut penampilan. Kita datang ke surau, kita datang ke masjid, kita tak pakai kopiah, orang lagi pakai serban. Nak imam tak ada, siapa nak jadi? Yang pakai serban lah jadi imam. Sebab zahirnya dia tahulah sebab apa. Zahirnya orang yang pakai serban itu lebih baik daripada tak pakai kopiah, ataupun sebut kepala dogor je kepala, tak ada kopiah pun, sebagai contoh. Tapi dalam pemakaian ataupun penampilan itu, kita dianjurkan juga untuk memastikan kedudukan kita selaras dengan penampilan itu. Dan dalam memandang, kita tidak boleh memandang seseorang yang kita nampak tidak sama dengan kita itu, penampilannya tak baik mana, tak hebat pun nampak, tak gah mana, alah tak tahu apa dia ni. Jangan pandang begitu. Sebab itu akan mendatangkan sifat takbur dalam hati kita, dalam diri kita. Kita pandang penampilan yang baik untuk memuliakan, dan penampilan yang kita rasa tidaklah setahapnya, maka jangan dalam bentuk pandangan yang menghina. Jadi jangan pandang budak-budak tahu apa, contoh, secara mudahnya. Sebab keadaan-keadaan ini ada bahagian masing-masing yang Allah tentukan. Mungkin ilmunya tinggi, tapi tidak berpenampilan sebagai yang nak menunjukkan dia ada ilmu, sebab ada sifat tawaduk sebagai contoh. Jadi dalam rangka ini kita hati-hati untuk jaga diri, jangan terpedaya, jangan jadi maghrur, yang terpedaya dengan penampilan diri. Kalau dia tak sama pakaiannya dengan kita, tak setaraf dengan kita, sebagai contoh. Itu antara yang kita kena perhatikan. Jadi Imam Abu Hanifah menjawab, yang dapat ilmu itu ulama yang Allah tentukan. Maka berkata, dari itu engkau yang menjawab akan soalku. Maka dari tanya, kamu nak jawab ke soalan aku ini? Maka kata Abu Hanifah, bahkan aku jawab akan soal engkau dengan taufik Allah. Kata Abu Hanifah, ya, saya nak jawab dengan taufik daripada Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada diri saya. Mungkin ada perbezaan juga taufik dan hidayah. Secara mungkin zahirnya
Kita sebutlah wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah itu adalah dari sudut pengetahuan, keilmuan. Taufik ini keupayaan untuk pelaksanaan. Jadi dengan ada ilmu, ramai dah ulama yang disebut di sebelum ini tak boleh jawab, mungkin tak dapat taufik sahaja, belum dapat taufik daripada Allah. Bukan mereka tidak ada ilmunya, bukan mereka tak tahu, tapi Allah tak beri taufik pada mereka untuk jawab pada masa itu. Ditanya tak boleh jawab on the spot, pada masa itu juga serta merta tak boleh jawab, tapi jawapannya mereka tahu. Itu antara yang kita ingatkan. Maknanya ada masa ditanya pada masa tu, kita jawabnya tak sama dengan jawapan kita setelah difikirkan kemudian. Jadi kata Imam Abu Hanifah kata, aku akan jawab dengan taufik daripada Allah. Maka berkata ia dahri tadi, adakah Allah itu maujud? Adakah Allah itu maujud? Soalannya. Maka jawab Abu Hanifah, bahkan ia maujud, Allah itu wujud. Itu yang disoal pada kita. Soalannya mudah je lah, mudah rasanya. Dia tanya, adakah Allah itu maujud? Jawab Imam Abu Hanifah, bahkan Allah maujud. Berkata ia dahri, di mana ia kata, di mana ia? Kalau Allah itu maujud, di mana Allah? Ini soalan yang kita pun digembar-gemburkan. Aina Allah? Di mana Allah? Duk soal. Adakah Allah wujud di mana-mana? Duduk dijadikan polemik untuk mengelirukan, untuk menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat. Itu antara persoalan yang dari awal lagi pada saya tak wajar untuk disoal. Nak tunjuk apa? Ilmu kita tinggi sangat ataupun sebagainya. Dibawa persoalan-persoalan ini dalam masyarakat. Duk tanya orang awam, di mana Allah? Itu bukan kerja kita lah. Bagi orang yang nak tahu, pergi belajar secara betul-betul. Jangan duduk soal, duduk dalam FB lah, dalam grup WhatsApp lah, apalah semualah. Di dalam menyoalkan perkara-perkara ini untuk menimbulkan keraguan, seolah-olahnya dia lebih tahu daripada orang lain. Jadi soalan ini walaupun nampak ringkas, tapi mendatangkan polemik, menyebabkan perkara-perkara yang dipertikaikan yang berpanjangan. Jadi ini telah pun ada, direkodkan dulu lagi. Persoalan ni akan ditimbulkan untuk apa? Untuk menimbulkan keresahan, kegelisahan. Itu niatnya yang ditunjukkan dulu. Yang sekarang kalau kita nak tuduh tak boleh, sebab niat ini dalam hati, tapi dahulunya perkara ini disoal untuk menimbulkan kegemparan. Jadi pada ahli ilmu bukanlah nak tunjuk ketokohan dengan menanyakan persoalan-persoalan ini. Bagi kita ahli ilmu tak perlu untuk soalan ini dengan masyarakat yang awam. Jadi kata ditanya, di mana Allah? Mudahnya untuk kita sebutlah. Berkata ia, di mana ia? Berkata dahri, di mana ia, di mana Allah? Kata Abu Hanifah, tiada ada baginya tempat. Allah tidak bertempat. Jadi jawapan, Allah tidak bertempat. Ini yang kita akan lihatlah dari sudut perbahasannya dalam kitab ini. Nak jawab pada masa ni terus tak boleh lah, kena buat kajian, kena tengok dalam perbahasannya nanti, agak panjang. Kita tidak boleh menjawabnya secara sekaligus. Jawapan yang diberikan, Allah tidak bertempat. Kata dahri, betapa ada maujud, tiada ia bertempat baginya. Tiada ia tu maujud, bertempat baginya, bagi maujud tadi. Benda ada, perkara yang ada tak ada tempat. Boleh ke? Boleh jadi begitu. Benda yang ada tak ada tempat.
Kata Abu Hanifah, bagi ini dalil pada diri kamu. Jadi dalam jawapan ini, Allah mawjud Allah itu tidak bertempat. Macam mana dalilnya? Dalilnya ada pada diri kamu sendiri. Jadi ayat yang kita bincangkan pada sebelum ini, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tidakkah kamu melihatnya? Tafsir, meneliti, menyelidik untuk mengetahui bukti-buktinya. Jawab Imam Abu Hanifah, ada dalilnya pada diri kamu. Katanya, di mana ia dalilnya? Kata dah hari tadi, mana dalilnya? Kata kata Abu Hanifah, iaitu tiadakah pada diri kamu nyawa? Ada kamu ada roh tak? Ada nyawa tak? Maka katanya, bahkan iyalah, jawab dah hari kata, adalah roh dalam diri, ada nyawa. Sebab tu hidup. Nak kena hidup dan mati, ada nyawa tak ada nyawa je. Kata Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu itu? Di mana tempat roh kamu itu? Di kepala kamu kah? Atau di perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Jadi ada, kita yakin kita ada roh. Roh ada di mana? Di kepala, di perut, di kaki. Jadi itu persoalan yang biasalah kepada diri kita. Kalau kita teliti, kita akan dapat maklumatnya. Jadi ada perkara yang mawjud, yang ada, tetapi tidak boleh dilihat dengan mata sebagai panca indera penglihatan. Sebab itu indera kita, panca indera ada 5. Sumber ilmu tu dengan panca indera pun ada banyak, bukan hanya boleh lihat saja. Yang boleh dengar pun ada, yang boleh kita sentuh ada. Jadi itu antaranya. Ada perkara tak boleh sentuh, tapi dia ada. Kita rasa disentuh, angin menyentuh kita, tapi kita tak tahu dia kat mana dia tu. Angin tu di mana? Jadi hal yang kita lihat, kita perhatikan. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ada kamu yakin kamu ada nyawa, ada roh, tapi di mana tempatnya? Maka tercengang ia. Maka nampaklah ada dari sudut dalil aklinya, munasabah, boleh terimalah. Kemudian menyeru oleh Abu Hanifah akan air susu, buat dalil yang lain pula. Jadi Imam Abu Hanifah kata, ni dalil yang berikutnya, bawa mari air susu. Dan berkata ia, tiadakah pada air susu ini minyaknya? Dalam susu ni ada, dalam bahasa Arab disebut ad-duhun. Ada minyak tak dalam susu ni? Ada lemak tak dalam susu ni? Lemak. Minyak itu adalah kita sebut lemak. Dalam susu ni ada lemak tak? Kata Dahri, bahkan ada lemaknya. Kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Di ataskah atau di bawahkah? Dalam susu ni lemaknya duduk atas ke duduk bawah? Kat mana? Maka tercengang pula Dahri. Tak boleh nak jawab lah. Maka kata Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi roh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada air susu itu, demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah itu di dalam kaun ini tempatnya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, sebagaimana roh tidak diketahui tempatnya dalam tubuh, sebagaimana lemak tidak diketahui kedudukannya dalam susu, demikianlah bagi Allah tidak ada tempat di dalam alam ini, sebab Allah bukan alam. Itu perkara yang dipertahankan oleh akalnya. Sebab Allah bukan alam, maka tak adalah dalam alam ini. Di mana? Wallahu a'lam. Itu ya asasnya lah pada
pemahaman kita. Sebab kalau ada di dalam alam ini, di tempat mana-mana, dia namanya alam. Duduk di atas bumi, atas langit, pada alam, di dalam alam ini, maka disebut sebagai makhluk. Yang ada dalam alam ini semuanya makhluk, bukan Khalik yang mencipta alam. Tuhan yang mencipta alam. Jadi itulah sebahagian daripada perbahasan yang dikemukakan. Jadi itu antara persoalannya. Setiap yang wujud itu tidak semestinya kita dapat saksikan dengan mata. Dan perhatikan kepada sumber ilmu yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ada sumbernya wahyu, adanya sumber akal yang difikirkan, dan sumber panca indera. Jadi itu yang penting dari sudut asasnya untuk kita merencanakan ataupun kita menganalisa ataupun membuat analisis terhadap ilmu atau maklumat yang kita terima. Jadi penggunaan sumber ilmu ini untuk kita pastikan supaya kita dapat laksanakan dengan sebaiknya. Jadi saya rasa sekadar itulah dahulu untuk kali ini. Dan kisah ini mungkin ada sambungan untuk kita teruskan sekali lagi dari sudut perbahasan yang berikutnya, insya-Allah. Jadi sekadar itulah dahulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan kekurangan adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا التأويل واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.